Okey, Assalamualaikum anak-anak. InsyaAllah untuk hari ni bagi fiqh syahadah darjah 3 kita akan sambung lagi untuk rukun iman yang seterusnya. Okey, tajuk 8 beriman kepada qada dan qadar. Yang sebelum ni kita dah belajar tentang apa? Beriman kepada hari akhirat. Boleh ulang kaji semula. Apa dia punya tanda-tanda kecil, apa dia punya tanda-tanda besar. Apa maksud beriman dengan hari kiamat. Okey, sekarang kita belajar tentang tajuk beriman kepada qada dan qadar. Okey, firman Allah Ta'ala, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maksudnya, dan ingatlah perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Surah Al-Ahzab ayat 38. Okey, kita tengok apa perbualan antara guru dan anak-anak murid ni. Okey, tanya. Okey, apa yang cikgu ni cakap? Dia cakap, anak-anak beriman dengan qada dan qadar bermaksud mempercayai semua yang berlaku adalah berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Ustazah ulang lagi sekali. Apa yang dimaksudkan dengan beriman pada qada qadar? Beriman dengan qada dan qadar bermaksud mempercayai semua yang berlaku adalah berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Okey, itu maksud dia. Okey, ni maksudnya. Okey, kita tengok apa yang anak murid ni cakap. Oh, bermakna kita tidak perlulah buat apa-apa kerana semuanya Allah Ta'ala sudah ditentukan kepada kita. Okey, pasal apa cikgu tu cakap? Bukan begitu, ramai orang salah faham. Kita tidak boleh menyerahkan untung nasib kepada Allah Ta'ala. Kan? Okey, lepas tu dia kata apa? Semata-mata. Kita boleh serahkan nasib kita kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ni tak nampak kan? Semata-mata. Kerana redha sehingga malas berusaha. Sikap ini akhirnya meletakkan kesalahan takdir apabila ditimpa kesusahan. Maksudnya kita kena berusaha. Nak jadi orang cerdik, nak jadi orang pandai, kena baca. Yang tak tahu membaca, kena rajin membaca. Waktu PKP ni kan, banyak masa kat rumah ambil buku. Buat latihan, belajar membaca, belajar mengira. Yang tak tahu huruf-huruf Jawi boleh teruskan buat latihan dekat rumah. Minta tolong mak ayah. Sebab ustaz dengan ustazah tak ada kan dekat rumah. Jadi minta tolong. Ibu ni macam mana, ayah ni macam mana. Jadi barulah kita boleh baca, kita boleh mengira, kan senang, betul tak? Jadi manfaatkan masa yang kat dalam PKP ni. Jadi qada dan qadar tu bukannya Allah dah tentukan semata-mata, tapi kita kena ada usaha juga. Okey, cuba tengok yang sebelah ni. Dia cakap apa? Dia kata, anak-anak, orang yang beriman dengan qada dan qadar banyak hikmahnya. Dan hikmah ini boleh dijadikan pengajaran untuk kita semua. Ustaz tu kata banyak hikmah orang yang beriman dengan qada dan qadar. Lepas tu anak murid dia tanya, apa hikmahnya ya Ustaz? Okey, lepas tu dia kata, okey, baiklah, mari sama-sama kita baca dan faham carta di bawah ini. Okey, kita tengok. Tada! Nampak? Inilah hikmah dia. Okey, hikmah beriman dengan qada dan qadar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Betul tak? Okey. Kita tengok yang pertama. Bertambah yakin dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Bila kita beriman dengan qada dan qadar. Okey, anak-anak, kita sambung. Okey, bila kita beriman dengan qada dan qadar, maka bertambah yakin kita dengan kekuasaan Allah. Sebab apa? Sebab kita yakin dalam hidup ni semua bila kita berusaha, bila kita dah buat sesuatu dengan yang terbaik, Allah akan bagi setimpal dengan apa yang kita buat. Semua tu Allah dah tentukan rezeki, hidup panjang umur, orang tu meninggal bila, semua dah ditentukan oleh Allah. Okey, yang kedua, tidak sombong apabila berjaya. Tidak sombong apabila berjaya. Bila kita berjaya bukan bermakna kita perlu bangga diri. Betul tak? Kita kena rendah diri. Alhamdulillah. Yang pertama kita kena buat, kita ucap apa? Alhamdulillah. Ini semua rezeki daripada Allah. Sekiranya bukan Allah yang memberi rezeki, kita takkan pandai seperti itu. Betul tak? Kita takkan berjaya. Semuanya atas izin Allah. Yang ketiga, tidak kecewa apabila
gagal. Maksudnya bila kita kecewa, kita KO. Maksudnya kita kena positifkan diri. Bukan bermakna gagal sekali, bukan bermakna gagal lamanya. Jadi bila kita gagal, kita kena teruskan usaha. Yakin. Maksudnya ada lagi sesuatu yang Allah nak bagi yang terbaik untuk kita. Jadi sebab tu Allah bagi kita gagal. Okey, jangan terus salahkan. Ya Allah, apa ni? Kenapa asyik gagal je dalam periksa? Tak boleh. Okey. Itu semua ada hikmah. Ingat kata Ustazah, gagal sekali bukan bermakna gagal selama-lamanya. Mungkin hari ni kita tak boleh baca, tapi besok kita teruskan. Eja dan terus mengeja. Kita usahain, insya-Allah kita akan pandai membaca. Betul tak? Yang keempat, mendorong seseorang berusaha dengan lebih. Bila kita yakin dengan qada dan qadar Allah, kita kena usaha. Betul tak? Bila kita usaha, kita pandai baca, kita pandai buat itu, buat ini semua, maka kita akan dapat yang terbaik. Betul. Tapi kalau kita malas, kita nak buat kerja, tak nak baca buku, nak main je, macam mana kita nak berjaya? Betul tak? Sebab itulah kita kena berusaha. Okey. Dan yang terakhir, tabah menghadapi dugaan dan cabaran hidup. Okay, tabah menghadapi dugaan dan cabaran hidup. Setiap dugaan dan ujian yang datang, semua kita dapat harungi. Maksudnya kita sabar, kita yakin semua ni atas izin daripada Allah. Betul tak? Setiap ujian yang berlaku dalam hidup manusia ni, semua takkan berlaku kecuali dengan izin Allah. Cabaran hidup, kita tengok zaman sekarang, kita tengok dalam keadaan PKP, kita yakin ni semua atas izin Allah. Kalau tak diizin, mustahil COVID-19 boleh berlaku. Betul tak? Ini antaranya tabah, kita kena sabar dengan izin Allah. Dan macam mana caranya? Kita banyakkan berdoa, baca Al-Quran. Okey? Jangan lupa solat. Okey anak-anak? Okey, info seterusnya. Qada dan qadar bermaksud ketentuan dan perlaksanaan terhadap makhluk menerusi kekuasaan dan ilmunya. Lagi sekali Ustazah ulang, qada dan qadar bermaksud ketentuan. Ingat, ketentuan dan perlaksanaan terhadap makhluk menerusi kekuasaan dan ilmunya. Itulah dimasukkan dengan qada dan qadar. Okey, jadi untuk tugasan hari ni, anak-anak hafalkan apa yang dimasukkan dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar ni apa maksud dia, dan sekurang-kurangnya hafalkan 3 hikmah beriman dengan qada dan qadar. Okey, yang dah hafal boleh hantar suara ke ataupun video dekat Ustazah. Okey, tanda anak-anak datang, maksudnya ikut kelas Ustazah daripada pukul 2.30 hingga 4. Maksudnya anak-anak tengok video ni. Okey? Okey, untuk hari ni sampai sini je dulu. Jadi jangan lupa. Okey, untuk hari ni tajuk kita beriman kepada qada dan qadar. Okey, Assalamualaikum.